Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin fi afiyatin wa salamah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan yang mulia, yang mana ianya difardukan untuk berpuasa apabila berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, apabila kamu berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaklah kamu berpuasa padanya. Kita lebih kurang daripada 2 minggu sebelum kita menyambut kedatangan tetamunya Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan al-Mubarak, yang padanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada makhluknya, kepada hambanya untuk kembali kepada Allah dan berjalan di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wahyu pertamanya diturunkan kepadanya pada bulan Ramadan yang dikenali sebagai malam nuzulul Quran. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Ramadan kerana kemuliaan itu terkait dengan terkaitnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada mereka-mereka yang mengikuti, menteladani jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meneruskan insya-Allah kuliah subuh kita seperti biasa, membicarakan kitab Khuluquna, yang mana kitab ini menerangkan, sudah masya-Allah daripada bulan 9 kita menerangkan isi kandungan kitab Khuluquna. Daripada bulan 9 sehingga sekarang, hampir setengah tahun kita mendalami kitab yang ditulis oleh seorang ulama, iaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafiz. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana yang kami telah bincangkan dan kami telah tekankan, kitab Khuluquna adalah sebuah kitab yang mana bukannya ia hanya dibaca ataupun didengar sahaja, namun ia adalah sebuah kitab untuk kita mengamalkannya di dalam aktiviti harian kita. Kita telah pun membincangkan akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bincangkan akhlak bersama dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ikuti dalam YouTube Masjid Muhajirin untuk mendengar kembali syarah ataupun perkongsian tentang akhlak-akhlak tersebut pada sesi-sesi kuliah subuh sebelum ini. Pada hari ini insya-Allah dan juga pada minggu hadapan, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkongsi bahagian yang terakhir daripada kitab Khuluquna, iaitu membincangkan mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Dan ini adalah ihsan seseorang itu kepada amanah yang telah diberikan kepada Allah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bukanlah hanya dia melakukan ihsan terhadap golongan yang lain, namun dia juga melakukan keihsanan terhadap dirinya sendiri. Ihsan yang kemuncak adalah melakukan keihsanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirman ataupun disabdakan oleh Nabi SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Iaitu ihsan kemuncaknya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seolah-olah kita melihat kepadanya. Dan kalau kita tidak mampu untuk melihat kepadanya, yakinlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada diri kita. Namun di situ juga ada akhlak-akhlak terhadap diri kita, iaitu yang mengenai Allah Subhanahu wa taala adalah sifat muraqabah, iaitu seorang itu senantiasa meyakini dalam dirinya bahawa segala gerak-gerinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada akhlak mengenai dirinya sendiri. Dan ini yang akan kita bincangkan separuh pada minggu ini dan separuh lagi insya-Allah pada minggu hadapan, dan kita akan khatam kitab Khuluquna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menempatkan kita bersama orang-orang yang benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia dan bersama dengan sang pemilik akhlak yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang pertama sekali yang dibincangkan oleh Habib Umar dalam kitab ini mengenai akhlak terhadap dirinya adalah nurabbi anfusana wa nuzakkiha wa nutahhiruha wa na'manuha wa la na'manuha, iaitu yang beliau mengatakan kami mendidik jiwa kita, kami membersihkan jiwa kita, menyucikannya dan tidak rasa selamat daripada kejahatan nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, dia yakni Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa kefasikannya dan ketakwaannya. Telah berjaya orang yang membersihkannya, iaitu membersihkan jiwanya, dan telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga ke 10. Fan-nafsu ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fan-nafsu albathu min 70 syaitana. Engkau haruslah kenal dengan kehendak hawa nafsu dan jangan sekali-sekali merasa aman dengan tipu dayanya, kerana nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Kita ketahui nanti pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahawa pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunci ataupun merantai para syaitan. Namun kita lihat maksiat masih lagi berlaku di muka bumi. Orang masih lagi minum arak, orang lagi masih derhaka kepada kedua ibu bapanya, orang masih lagi memutuskan silaturahmi, orang masih lagi bergaduh antara satu sama yang lain dan sebagainya. Ini adalah kerana syaitan dirantai, tapi hawa nafsunya masih lagi terbiar. Dia masih lagi tidak dapat mendidik hawa nafsunya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk merendahkan nafsunya untuk mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah definisi Islam ataupun Muslim adalah seorang itu submit ataupun menyerahkan dirinya kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya. Banyak ayat Quran Al-Karim yang menerangkan tentang ataupun mengenai pentingnya seorang itu membersihkan hatinya. Kita mempelajari fiqh yang menerangkan tentang bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah, apakah itu halal dan apakah itu haram. Kita mempelajari tauhid mengenai keimanan kepada Allah dan perkara-perkara yang wajib kita imani. Namun ada perkara yang ketiga yang manusia jarang mempelajarinya, bahkan merasa dirinya telah cukup untuk tidak mempelajarinya, adalah mengenai tazkiyatun nafs, membersihkan hatinya daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang negatif yang boleh menyebabkan dia tidak mendapat pandangan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang pertama seorang itu hendak memperbaiki dan membersihkan adalah jiwa nafsunya. Bukankah itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada anggota badan kita, tidak melihat kepada
kepada jasad kita. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada niat-niat kita. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Nabi SAW mengatakan amalan itu bergantung kepada niatnya. Niat itu baik, maka amalan itu menjadi baik. Niat itu tidak baik, amalannya itu tidak menjadi baik. Ia adalah perkara yang ditekankan oleh Nabi SAW. Maka niat itu tempatnya di mana? Di hati. Hati yang suci akan memiliki hati ataupun niat-niat yang baik, yang tidak mempunyai niat yang riak misalnya, tidak mahu untuk menunjukkan amalannya di hadapan orang. Dia hanya beramal demi untuk mendapatkan keredaan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim di atas lisannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Menerangkan tentang peristiwa hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari tersebut tidak ada gunanya harta dan anak, melainkan mereka yang kembali kepada Allah memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada kekotoran-kekotoran yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita untuk menghilangkannya ketika kita berada di dunia. Lalu bagaimana untuk kita mencegah diri kita daripada perkara yang bermaksiat ataupun membersihkan hati kita? Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran Al-Karim beberapa perkara yang boleh melindungi seorang itu daripada terjerumus mengikuti hawa nafsunya. Seperti berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa tempatnya di mana? Tempatnya di hati, kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di hati, kata Nabi SAW. Maka dengan berpuasa menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjaga pandangannya, dia menjaga telinganya, dia menjaga lidahnya, dia menjaga tangannya, dia menjaga kakinya, dia menjaga perutnya, dan akhirnya menyinari hatinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, as-siyamu junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhar, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Iaitu Nabi SAW mengatakan as-siyamul junnah, berpuasa itu adalah perisai, shield yang menghalang seorang itu daripada melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu ingin argue dengan kita, seorang itu ingin untuk bergaduh dengan kita, maka hendaklah seorang itu mengatakan inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa dan sesungguhnya aku berpuasa. Maka seorang itu hendaklah salah satu cara untuk seorang itu mendapat ketakwaan kepada Allah adalah dengan berpuasa. Dengan puasa itu dia akan mendapat ketakwaan, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ala fi jasadi mudghah, idza salahat jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Iaitu dalam diri manusia itu ada sebuah daging yang ada ataupun seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun kalau seketul daging itu busuk ataupun buruk, maka akan buruklah segala anggota badannya. Apakah dia? Itu adalah hati. Dan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menerangkan untuk mendapat hati yang bersih adalah dia hendaklah menjaga 7 anggota badannya yang zahir. Yang pertama, matanya, jangan melihat kepada yang haram. Lidahnya, jangan berdusta, jangan dia mengumpat dan sebagainya, itu mengamalkan dosa-dosa lidahnya. Telinganya, dia menjaganya. Tangannya, kakinya, perutnya, dan juga kemaluannya. 7 anggota badan ini kalau dia menjaganya, maka dia akan dilindungi oleh, maka hatinya akan bersinar, dan dengan sinarnya hatinya dapat melawan dan menghindari dirinya daripada mendengar kepada
hasutan, nafsu yang senantiasa mengajak manusia, yang kata yang syair tadi, ianya lebih teruk, lebih dahsyat, lebih bahaya kepada seorang daripada 70 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu cara untuk seorang itu mendapat hati yang baik. Di antaranya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat beristighfar apabila seorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa itu terus dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik penakut dosa adalah mereka yang beristighfar, mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billah innahu sami'un alim, iaitu kita hendaklah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya dia itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka itulah salah satu caranya untuk kita menghiasi dan juga melawan hawa nafsu kita. Itu kemuncaknya. Kemudian perkara-perkara yang lain yang dapat melawan hawa nafsu kita. Yang pertama, janganlah kita berlebihan dalam makan dan minum, dan janganlah kita terlalu banyak tidur. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan kalau seorang itu tidur lebih daripada 8 jam sehari, dan kalau dia berumur 60 tahun, maka seolah-olah 1/3 daripada kehidupannya dihabiskan dengan tidur sahaja. Maka janganlah kita menghabiskan waktu kita dengan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, kerana ini akan membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Perut yang berat mengakibatkan mata yang berat untuk melihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mata yang berat akan membuat lidah kita berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perut yang ringan akan mengakibatkan mata kita pun ringan untuk melihat kepada kitab Allah, lihat kepada para ulama dengan pandangan yang ta'zim, dan lidah kita mudah untuk berzikir dan memperingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu banyak cara untuk kita menahan hawa nafsu kita. Salah satunya juga adalah kita menahan diri kita daripada terlalu banyak makan dan minum, dan juga terlalu banyak tidur di waktu malam maupun di waktu siang, agar nafsu kita tu tidak terlena dengan perkara-perkara yang disukai olehnya. Dia suka kepada makan, dia suka kepada minum, dia suka kepada tidur, maka kita melawannya. Memastikan kita jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum, dan juga jangan terlalu banyak tidur, agar kita tidak terjerumus ke dalam bisikan syaitan. Oleh kerana itu, untuk melawan hawa nafsu juga, kita harus ada timetable dalam kehidupan kita. Kita mengkhususkan sebahagian daripada waktu kita untuk mengulang kaji ilmu. Adakan rutin dalam kehidupan kita. Kita perlu disiplin. Ada waktu untuk kita bersama dengan keluarga kita berbincang dengan perkara-perkara yang adi, perkara-perkara yang biasa. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita berehat, ada waktu untuk kita berfikir, dan ada waktu untuk kita duduk dan membaca kitab, membaca buku, untuk ulang kaji kembali perkara ataupun ilmu yang telah disampaikan ataupun yang kita dengar. Sekarang apa yang kita boleh lakukan di rumah, adakan waktu-waktu yang tertentu untuk kita mendengar kuliah daripada asatizah kita. Bukankah ada banyak daripada asatizah kita di masjid-masjid yang berlainan, bukan hanya di masjid Muhajirin, tapi masjid-masjid yang lain juga mengadakan kuliah online. Kerana kita masjid masih ditutup buat masa ini, tapi kita berpindah daripada kuliah di masjid, kuliah di online, dan ini mungkin lebih bermanfaatnya. Manusia boleh mengikuti kuliah-kuliah ini melalui di rumah kita. Lalu soalannya nanti, dan ya Allah akan tanyakan,
dipermudahkan untuk kamu untuk menuntut ilmu, adakah kamu masih lagi tidak menuntut ilmu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat manakah lagi yang Allah berikan kepada kamu yang kamu ingin mendustakan? Adakah kamu nak mengatakan kamu tidak ada waktu lagi? Adakah kamu nak mengatakan kamu yang terlalu sibuk sehingga sekarang kamu boleh melihat dan menonton dan menuntut ilmu daripada kesenangan diri kamu? Tak dapat berwaktu live, boleh pada tengok kembali pada waktu-waktu yang lain, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah daripada apa yang kita sedang hadapi buat masa ini. Jadi kita letakkan sebahagian waktu kita untuk apa? Ulang kaji ilmu kita, dan juga untuk mempelajari, menambahkan ilmu yang ada pada diri kita agar dia meluaskan kefahaman kita, tak sempit kefahaman kita. Tidak kita hanya katakan, oh ini sahaja pendapat yang benar, pendapat yang lain adalah salah. Ianya hanya kamu akan mendapat, kamu akan berfahaman demikian jika ilmu yang ada pada dirimu adalah tipis ataupun yang sedikit. Kalau ilmu kamu luas, insya-Allah kamu akan berlapang dada dengan ilmu yang dimiliki oleh orang lain, dan menajamkan fikiran kami. Bagaimana untuk menajamkan fikiran kami? Bagaimana untuk menambahkan ilmu kami? Jangan kita mengira daripada siapa kita mendapat manfaat. Kita mengambil pengajaran, kita mengambil peringatan, kita mengambil nasihat dan pengalaman daripada setiap yang berlalu dalam kehidupan diri kita. Cuba imbas kembali, cuba kita reflect kembali kejadian-kejadian yang berlaku pada diri kita 10 tahun yang lalu ke, 5 tahun yang dahulu ke, sejarah hidup kita. Kerana itu penting untuk kita juga membaca hayat kehidupan orang-orang yang soleh, dan tidak ada kehidupan yang lebih wajar untuk kita mempelajarinya daripada kehidupan para nabi dan rasul, lebih lagi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita mempelajari dan mendalami isi kandungan ataupun sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil pelajaran-pelajaran apa yang didapati oleh para sahabat, bagaimana Nabi SAW bereaksi dalam situasi yang tertentu dan sebagainya. Kita mengambil pengajaran, kita mengambil peringatan daripada sejarah kehidupan kita, sejarah kehidupan orang, dan kita mengambil hikmah daripada perkara yang sedang berlaku. Jangan kita sombong mendengar nasihat daripada orang lain. Jangan kita sombong daripada mempelajari daripada kesilapan orang lain. Dengan itu kita dapat meningkatkan mutu keindahan diri kita. Selain daripada itu, kita menyusun dan mengatur wang pendapatan kita untuk menjamin ia dibelanjakan di tempat yang sesuai dan utama. Kita berada di tempat ataupun dalam keadaan yang mungkin ada yang dibuang kerja, mungkin ada yang gajinya dipotong, mungkin adanya buat sementara ini dipaksa untuk ataupun disuruh untuk mengambil cuti tanpa ada gaji. Ada yang alhamdulillah masih lagi gajinya berjalan terus buat masa ini, tapi mungkin satu masa nanti dia juga akan merasakan keperitan. Jadi apa yang perlu seorang itu lakukan? Plan, rancang outputnya, expensesnya. Bukan ini pepatah Melayu mengatakan siapkan payung sebelum hujan. Dalam keadaan yang mana telah dikatakan ekonomi kita berada dalam ekonomi yang kurang baik. Bukan hanya di Singapura, tapi kita dapat lihat ianya di seluruh dunia. Adakah kita lagi ingin membazir duit yang ada pada diri kita, ataupun kita lebih berhati-hati terhadap pembelanjaran harian kita? Adakah kita masih lagi membeli perkara-perkara yang kita tidak akan pakai, ataupun menyimpan duit tersebut barangkali nanti kalau situasi menjadi teruk, mungkin kita juga disuruh untuk diberhentikan kerja, ataupun kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita untuk menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak ada kerja, orang-orang yang sedang dalam kesempitan kehidupan mereka.
Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang akan datang ini. Sudahkah kita berfikir orang-orang miskin bagaimana mereka beriftar? Bagaimana mereka nanti berhari raya? Kita jangan hanya fikir kesenangan diri kita sahaja. Plan, rancang kehidupan kita. Plan dan rancang perbelanjaran kita. Jangan kita belanja ke tempat-tempat atau perkara-perkara yang mana ianya mendatangkan penyesalan pada diri kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kami, melihat kepada kami, memanjangkan umur kami dalam sihat wal afiah, dan keadaan kita terus mengimani tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutuskan kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.